Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aimakil bin Abdul Samad. Nombor betik B0620101459. Hari ini saya akan membentangkan tentang adat perkahwinan bersilang etnik di Malaysia. Malaysia kaya dengan pelbagai budaya, bahasa, adat, resam dan agama. Masyarakat luas sering memandang Malaysia sebagai negara model perpaduan atas keharmonian dan kesejahteraan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Silang budaya berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Perbezaan latar belakang ini mencukupi budaya luaran yang ketara seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara adalah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan pelbagai hubungan yang positif dan harmoni. Adat Melayu dalam perkahwinan mempunyai 6, iaitu merisik, meminang, bertunang, berinai, nikah dan bersanding. Adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Ia melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain dari adat ini, bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki itu masih belum berpunya. Pada kebiasaan, satu undingan akan diadakan di antara kedua belah pihak, di mana pihak lelaki akan memberi sebentuk cincin tanya berupa cincin belah rotan. Sekiranya ada persetujuan dari pihak gadis, maka satu tarikh peminangan akan dilepaskan. Yang kedua ialah meminang. Meminang ialah wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua, akan diluluskan oleh ibu bapa lelaki untuk mewakili mereka meminang anak gadis yang telah dipilih. Biasanya ibu bapa kepada anak gadis tersebut tidak akan memberi jawapan muktamad kepada pihak yang datang meminang. Kerana mengikuti adat, mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan. Sekiranya pinangan diterima, pada pertemuan berikut, mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan mas kahwin dan hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan. Pembincangan tarikh yang sesuai juga akan ditentukan untuk melangsungkan perkahwinan. Pada ketika itu, seandainya perkahwinan itu agak lambat dijalankan, pihak lelaki biasanya akan menghantar tanda terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Dari segi konsepnya, menghantar tanda adalah ditarif sebagai putus cakap. Ini membawa maksud pinangan dari pihak lelaki sudah pun diterima oleh pihak perempuan. Seterusnya ialah bertunang. Sebaik saja pinangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara terdekat. Sempena majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang diberi daripada
tepak sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama, berupa sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang digubah cantik untuk diberi kepada pihak perempuan. Pada kebiasaan bilangan, hantaran juga akan dihantar dalam bilangan yang ganjil seperti 5, 7, 9, 11 dan 13 kerana bilangan genap dikatakan akan membawa implikasi yang tidak baik. Sementara hantaran dari pihak perempuan pula akan melebihi hantaran daripada pihak lelaki. Sekiranya pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum berumah tangga, maka pihak lelaki juga harus memberi sumbangan berupa hantaran yang akan ditetapkan oleh keluarga perempuan kerana dianggap pinangan tersebut sudah melangkah bendul. Yang keempat ialah berinai. Majlis berinai biasanya diadakan secara berperingkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi. Biasanya proses ini diadakan 3 malam sebelum hari pernikahan untuk saudara mara terdekat sahaja. Peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil. Biasanya diadakan 2 malam sebelum hari pernikahan untuk jiran, saudara mara dan sahabat handal sahaja. Peringkat tiga dikenali sebagai berinai besar. Umumnya diadakan 1 malam sebelum hari langsung perkahwinan. Hari langsung untuk perkahwinan atau selepas akad nikah untuk para jemputan khas daripada pihak lelaki dan perempuan. Selepas adat berinai besar dilakukan, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebaliknya, pengantin lelaki akan pulang terus ke rumah atau bermalam di rumah penanggak, iaitu rumah yang berhampiran dengan rumah pengantin perempuan. Akad nikah. Contohnya ialah akad nikah. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan suatu adat tetapi lebih daripada tuntutan ajaran agama. Istiadat dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang, belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Semasa upacara akad nikah, bapa kepada pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Walau bagaimanapun, dia juga boleh mewakili kepada Tok Kadi atau Imam. Kebiasaannya, majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Walau bagaimanapun, akad nikah telah dilakukan di masjid, di pejabat kadi ataupun di rumah pengantin perempuan yang dijalankan oleh Tok Kadi atau Imam. Pada hari berkenaan, pengantin lelaki tidak mengenakan baju Melayu berwarna cerah dan majlis diadakan menyerupai majlis pertunangan. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja, mas kahwin dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi beserta 2 orang saksi bagi pihak perempuan. Seterusnya, pengantin lelaki akan duduk di atas sebidang tikar. Di tengah-tengah majlis, Tok Imam atau Tok Kadi akan menemui pengantin perempuan di dalam bilik untuk bertanya persetujuannya akan pernikahan tersebut. Seterusnya, Tok Kadi juga akan membaca khutbah nikah dan menerangkan secara umum akan tanggung
Jawab suami, isteri dan lain-lain di hal berkenaan rumah tangga dari sudut agama. Lafaz nikah berbunyi, aku nikahkan kau. Nama pengantin perempuan dengan mas kahwin sebanyak mengikut negeri. Tunai. Akhir sekali ialah bersanding. Fasa terakhir dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara bersanding. Ketika ini pasangan pengantin akan diandam dan hiasi rapi oleh mak andam. Upacara menyambut menantu oleh kedua belah pihak dengan meriah bila mana pengantin diarak dengan pasukan kompang dan pancak silat. Di setengah tempat, pengantin lelaki terpaksa melalui beberapa halangan di hadapan tangga, di muka pintu atau di atas pelamin untuk mendapatkan pengantin perempuan. Oleh itu, wakil pengantin lelaki perlu membayar tebus pihak atau tebus pelamin. Bagi masyarakat Cina pula mempunyai 4 adat rasamnya, iaitu mengisik, meminang, bertunang, majlis perkahwinan. Mengisik, meminang dan bertunang sama seperti bangsa Melayu, manakala majlis perkahwinan pula, hari perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum tiba hari perkahwinan, sekiranya terdapat kematian di kalangan ahli keluarga bakal pengantin, perkahwinan itu mesti ditangguh pada tahun hadapan ataupun selama 100 hari. Adalah tidak manis mengadakan perkahwinan sewaktu orang lain sedang berkabung kesedihan. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin perempuan dan lelaki dihiasi dengan indah. Masyarakat Cina pada masa dahulu memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kain sutera yang disulam benang emas. Kemudian setiap pakaian dihiasi dengan pelbagai aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah atau kuning. Adalah dilarang memakainya. Baju hitam, biru dan kelabu adalah dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Seterusnya, pengantin lelaki bertandang ke rumah pengantin perempuan dan pada masa itulah pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama buat kali pertama. Mereka akan diiringi oleh pengiring masing-masing. Seterusnya, pasangan pengantin akan didudukkan di atas pelamin yang telah disediakan di ruang tamu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.